Mega berarak indah berbalam, di pupuk bayu ke pohon ara. Pemanis ungkapan pemuka kalam, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pembuka kata, lidah bicara. Izinkan saya memulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama-sama saya, anda dalam Jerayawara, Unit Perkhidmatan Orang Kurang Upaya, OKU, Universiti Malaysia, Pahang Al-Sultan Abdullah, UMP SA. Topik Jerayawara kita pada hari ini ialah ekosistem inklusif di UMP SA. Saya Jamilah Bibi binti Muhammad dari Pusat Bahasa Moden selaku moderator anda pada pagi ini. Bersama-sama dengan saya pada pagi ini dua orang panel iaitu Dr. Munirah sebagai pengarah unit OKU UMP SA dan Puan Nur Fatihah binti Hamzah selaku penyelia pertubuhan pemulihan dalam komuniti PPDK Damai. Sebelum kita membincangkan topik Jerayawara kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah tayangan montaj yang disediakan untuk pengenalan unit OKU UMP SA. Marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan montaj tersebut.
Terima kasih atas tayangan video montaj tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, topik jerayawara kita pada pagi ini ialah ekosistem inklusif di UMPSA. Sedikit perkongsian tentang apa yang ingin dibincangkan pada pagi ini ialah tentang latar belakang pengenalan unit OKU UMPSA dan pertubuhan pemulihan dalam komuniti PPDK Damai. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput pengarah unit OKU UMPSA Dr. Munirah binti Abdul Razak untuk membuat perkongsian tentang pengenalan dan latar belakang unit OKU ini. Dipersilakan, Doktor. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini iaitu Cik Jamilah Bebe. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ingin saya berkongsi dua rangkap pantun. Separuh purnama ke bulan puasa bersama kami di Jerayawara Ekosistem Inklusif UMPSA. Penghulu hari, hari Jumaat, moga perkongsian kami bermanfaat, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah seperti yang dirancang kami di pihak unit Okum SA dan juga rakan strategi yang juga seolah-olah adik-beradik kami lah daripada PDK Damai pada hari ini berbesar hati untuk berkongsi tentang latar belakang ekosistem inklusif di UMPSA. Dan sesungguhnya hari ini seolah-olahnya satu perkongsian yang menjadi rahsia lah kepada sebuah universiti teknologi dengan tagline teknologi untuk masyarakat. Kami bersepakat memberdayakan komuniti OKU dengan teknologi, insya-Allah. Jadi dari segi latar belakang kita sedia maklum tentang arahan daripada pihak KPT ataupun punca kuasa bagaimana wujudnya unit perkhidmatan OKU UMPSA pada September 2019 dan setelah itu pada Disember 15 hari bulan unit ini ditubuhkan. Dan seperti yang kita sedia maklum dia juga terkait dengan audit OKU sistem OKU di mana ada 4 domain utama seperti yang kita boleh lihat di layar lah. Ada tadbir urus, pengajaran dan pembelajaran, dan kami tambah baik dengan pembangunan kerjaya, seterusnya accessibility dan ketersambungan persekitaran kampus dan juga perkhidmatan sokongan. Dan kita untuk menjayakan, kita pun ada tenaga kerja yang bersama-sama dengan kita, iaitu staf-staf daripada unit yang diketuai oleh saya sendiri. Saya memegang amanah ini sejak 2020 lagi dan tercetusnya COVID lah. Jadi memang sangat mencabar dan 2 tahun selepas itu alhamdulillah kita ada staf-staf yang lain bermula dengan Puan Norini, mesra dipanggil Erin, dan juga kita adalah 4 lagi tambahan iaitu pegawai dan juga kita punya teknikal, pegawai kita Cik Izzah, kita punya bahagian teknikal diketuai oleh Cik Seri Murni, dan ni dia Puan Erin yang mengetuai operasi, bahagian operasi, dan juga bahagian domain seterusnya, semuanya memegang domain-domain yang tertentu. Dan untuk bahagian penikmatan kita ada Cik Muhammad Syahril, dan seterusnya untuk yang menyelenggara dan menjaga untuk van mobility termasuk menjadi pemandu adalah Cik Faris ataupun lebih dikenal sebagai Cik Muhammad Fariza. Okey. Di sini dari segi visi, misi dan objektif, sudah tentu bila kita dah tahu dengan jelas kita membawa mandat yang sama iaitu teknologi untuk masyarakat. Jadi kita memberi perkhidmatan, nama pun unit perkhidmatan. Jadi perkhidmatan kita adalah untuk memperkasakan OKU. Itu secara ringkaslah. Kalau huraian yang panjang dan mungkin kita boleh kaitkan, kita berhasrat untuk memberi, di mana kita memberi secara berjemaah.
iaitu komuniti di UMP SA sama ada dari komuniti OKU maupun yang bukan OKU sama-sama memberdayakan dengan teknologi, dan di situ kita bermanfaat sebagai aktivis dan sukarelawan setempat dan sejagat. Dan dari segi misi inklusif dan kondusif, dan kita ada 3 objektif yang kita gariskan bersama-sama daripada setiap peringkat, daripada pelajar, staf dan juga dari segi pengurusan tertinggi untuk 3 perkara ni, iaitu mewujudkan persekitaran inklusif dan kondusif, seterusnya mengoptimumkan potensi dan bakat warga OKU UMPSA, dan juga menjana jenama warga OKU UMPSA yang unggul, mampan dan profesional melalui sinergi teknologi untuk komuniti. Dalam arti kata lain, kita lebih kepada memberi, bukan saja menerima, sebab kebiasaan komuniti OKU ni sangat sinonim dengan menerima sahaja. Jadi kita mendapat mandat daripada pengurusan tertinggi, sebab tu kita jenamakan sebagai damai. Kita berdamai dengan keadaan ini dengan memberi, menjadi aktivis teknologi dan juga sukarelawan melalui teknologi. Okey. Dan ianya daripada segi ini adalah dari segi kita punca kuasanya secara khusus adalah daripada dasar ekosistem mesra OKU itu sendiri yang mendukung ekosistem secara keseluruhan. Maknanya kita melibatkan pengurusan tertinggi sehinggalah keseluruhan komuniti yang ada lah. Dan di sinilah PDK Damai secara langsungnya kita ada satu entiti yang berdaftar sebagai persatuan yang juga sebahagian daripada ekosistem inklusif UMPSA yang sedia ada. Jadi itulah keunikan, maknanya gabungan 4 domain yang ada diberdayakan oleh semua ekosistem. Dalam erti kata lain, semua berfungsi lah. Itu yang penting, sebab dalam komuniti OKU ni yang selalu menjadi cabaran adalah bagaimana semua boleh berperanan menyumbang. Sebab kadang-kadang tak ada idea. Jadi kita dah tugaskan dengan cara yang tersusun, dengan perancangan, dengan takwim yang tersusun, dan mungkin kita boleh katakan sejak penubuhan kita secara purata program 70 ke 100 setahun. Itulah dulu secara ringkas. Terima kasih kepada Dr. Munirah atas penerangan yang begitu jelas tentang latar belakang unit OKU UMPSA. Seterusnya Doktor, kita ingin mengetahui tentang statistik warga OKU di UMPSA ini. Berapakah jumlah bilangan OKU yang terdapat di kedua-dua kampus UMPSA, dan apakah kategori yang terdapat di kampus kita, Doktor? Boleh Doktor perincikan tentang statistik ini? Boleh. Kita dalam kita memberi perkhidmatan ni, kita di Universiti Teknologi dan Kejuruteraan, kita bersifat berorientasikan data, atau selalu kita dengar sebagai data driven. Okay? Dan berdasarkan domain yang ada ni, itulah yang kita berikan perkhidmatan kepada warga OKU yang ada lah. Kalau kita tengok 96 adalah jumlah yang signifikan sebenarnya, kerana kita merangkumi lagi ada dalam lebih kurang 20 ke 30 orang tambahan yang lain OKU sementara. 96 ni adalah OKU berdaftar, Cik Jamilah dan juga Puan Fatihah. Okay. Maka dari segi pecahan kita ada pelajar aktif. So ada lagi statistik alumni. Jadi ini tak termasuk dalam ni lah, maknanya kita ni yang aktif sahaja. Pelajar seramai 17 orang. Staff kita ada 14 orang. Untuk tanggungan staff kita ada 65 orang, di mana ada untuk pecahan 2 kampus kita ada 51 lah di Pekan, dan di Gambang ataupun juga dipanggil sebagai di Paya Besar ada 45 lah. Dan kita ada 7 kategori yang berbeza.
Dan yang paling ramai majoriti terutamanya daripada anak staf adalah 42 daripada masalah pembelajaran. Kebanyakannya adalah autistik lah. Selain daripada tu OKU yang lain yang ada aktif tadi kan 14 yang sementara yang terkini dan penglihatan, pendengaran, pertuturan, fizikal, mental dan juga pelbagai juga adalah sebahagian daripada komuniti dan juga statistik untuk warga OKU. Okey doktor, berdasarkan statistik tersebut, boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut tentang kemudahan ataupun fasiliti yang kita tawarkan kepada warga OKU UMPSA di kedua-dua kampus ini? Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Cik Jamilah. Sudah tentu bila bercakap tentang perkhidmatan, kita akan tertanya-tanya perkhidmatan tu dalam bentuk apa. Yeah. Jadi kita kalau boleh saya undur sedikit. Okey. Jadi inilah perkhidmatan yang kita ada. Kalau tengok tadi sekilas gambar van mobility, dia adalah accessibility dan mobility. Dan lebih menarik, studio ni sendiri adalah sebahagian daripada domain 3 ni juga. Okey. Okey. Dan van mobility OKU ni dia adalah dari segi perancangannya kita boleh kata anak sulung kita lah. Produk pertama yang siap pada tahun 2023 Januari, di mana semasa nanti kita akan perincikan semasa lawatan, pemantauan dan juga audit daripada pihak penaja, nanti kita akan cerita siapa pihak penaja tu. Inilah yang kita sasarkan sebagai van yang mampu membawa warga OKU ni bukan sahaja untuk aktiviti, tapi untuk program-program pemulihan, rawatan, contoh pergi fisioterapi, pergi untuk rawatan berkala dengan pakar, dan juga sebarang program-program yang melibatkan pergerakan OKU dan juga termasuklah unit OKU itu sendiri, sebab saya yang membuat kertas cadangan tu dia bersifat komprehensif. Sebab bila dinamakan mobility tu, dia bukan terhad kepada OKU nak pergi hospital contoh ataupun sakit saja. Bukan. Jadi kita juga dikatakanlah sebagai antara van mobility yang julung kali lah yang komprehensif, yang diperkasakan dengan teknologi dan sebagainya. Dan ini kita perlu berterima kasih lah kepada pihak rakan strategik kita PPPH, di mana Tuan Izwan dan pasukan sangat membantulah secara rapat dalam menjayakan dan membantu mencapai kepada apa yang kita hasratkanlah. Alhamdulillah. Selain daripada itu, kita ada juga macam yang saya sebutkan tadi, bawah domain accessibility, dia bukan terhad kepada yang kita nampak fizikal je. Macam tadi van mobility itu kan fizikal, tapi dari segi maya, digital, inilah dia mobility-nya. Kan? Kita berkongsi informasi, kita meraihkan pelbagai pihak termasuk daripada pihak luar, dan suka untuk dikongsikan kita kenapa dipanggil studio yang inklusif, kerana dia boleh melibat ataupun kita boleh kata 7 OKU yang berbeza boleh menggunakan studio ni. Dan juga termasuklah untuk kegunaan universiti lah, itu sudah tentulah, dan juga pihak komuniti. Jadi banyaklah program-program yang kita dah buat. Dan inilah dipetakan, yang ni kalau tak silap saya, kenapa penting juga PDK contohnya, sebahagian daripada domain yang keempat, sebab kita melihat semasa audit QS, mereka ada bertanya antaranya 2 item penting, iaitu pengajaran dan pembelajaran dan juga kemudahan pusat komuniti. Seperti yang kita lihatlah, itu adalah taburan dan pemetaan ekosistem inklusif kemudahan di UMPSA. Selain daripada itu, yang lain-lain kita ada peruntukan 500,000 dan 400,000, semuanya berjumlah 400,000 untuk menambah baik fasiliti. Ini pun sekali lagi lah berterima kasih kepada pihak PPPH. Kita ada parkir, semuanya yang selari lah dengan keperluan universal design dipanggil, ataupun reka bentuk sejagat yang ada dalam ISO yang berkenaan lah. Alhamdulillah doktor, banyak fasiliti dan kemudahan yang disediakan sebenarnya di kedua-dua kampus, di kampus Paya Besar dan juga di kampus Gambang untuk warga
untuk warga OKU UMPSA. Selain itu, sepanjang penubuhan unit OKU UMPSA, Doktor, ada ataupun tidak kerjasama pihak unit OKU UMPSA dengan kerjasama industri bersama agensi-agensi luar? Ada ataupun tidak sepanjang penubuhan unit ini, Doktor? Okey, terima kasih kepada Cik Jamilah. Kalau menyebut tentang kerjasama industri ni, saya rasa daripada lahirnya unit ni, kita memang terus bekerjasama dengan pihak industri. Antaranya semasa menyediakan kertas cadangan lagi, kita mengambil sikap kita bertanya, dalam erti kata lain kita menanda aras dan kita juga melihat amalan terbaik. Kenapa? Sebab dia melibatkan dana rakyat, mandat tadi kan. Jadi amanah saya dan juga saya rasa semua kita lah, pasukan dan juga di UMPSA ini, kita mengambil serius dan ingin menjadikan dia satu projek ataupun program yang lestari. Dalam masa yang sama, ia adalah juga memenuhi kehendak industri. Jadi kita, contohlah kita ambil yang paling ringkas, studio ni sendiri, kita telah mendapat bantuan rakan strategik dalaman seperti dengan Sirel sendiri, dan sebelum pada tu kita dapatkan dari segi pandangan luar daripada Encik Izzah Rizal. Beliau semasa itu aktif dengan KV Studio yang sekarang Pahang Viral. Selain daripada tu, kita juga pergi membuat lawatan dengan pihak korporat, dengan ingat lagi dengan Puan Mimi Rabita, Puan Erin sendiri, dan juga Cik Rizal, Cik Nini pergi ke Media Prima supaya apa yang kita masukkan dalam kertas cadangan tu adalah yang sebenar. Sebab kerap kali dia orang kata berlaku percanggahan kan, antara yang kita rancang dengan yang sepatutnya berlaku lah. Jadi untuk kerjasama industri sebenarnya dah awal daripada tu, daripada mula buat kertas cadangan, dan bila lulus sahaja kita buat lawatan. Kita tengok tu Mei kan, dia bukan sebab saya lahir bulan Mei ke, bukan. Tapi misi ekosistem inklusif. Jadi akronim itu kita perpanjangkanlah kepada lawatan penanda aras di Jepun, di mana yang ada ni, kita berjaya menandatangani memorandum persefahaman lah, dengan industri dan juga dengan pihak kita panggil social corporation dengan Lemon Kai. Dia ada 50 lebih cawangan berkenaan dengan penjagaan komuniti inklusif, dan juga yang sangat bersejarah adalah dengan kerajaan di Nara sendiri dengan Datuk Bandar. Jadi kenapa dia signifikan? Sebab asalnya dia bermula dengan satu cetusan yang sangat ringkas. Selain pada kita nak kertas cadangan, sebenarnya ada permintaan daripada pelajar kita. Cik Nial bertanya macam mana dia nak buat LI, latihan industri, dan dari situlah saya sebelum ni jadi perunding industri, jadi saya bertanya kepada komuniti yang ada. Mereka masa tu akad indah, inilah pencetusnya. Berterima kasih kepada Puan Rohana dan Cik Yuzairi, di mana mereka lah yang membuka jalan ke Jepun ni, dan pihak Jepun mengundang saya, dan selepas tu kita bawa lah kita punya penaja-penaja yang diketuai delegasi ni oleh kita punya Prof Datuk Naib Chancellor sendiri, di mana kita ada 2 siri lawatan, dan antara yang sangat signifikan kita melihat bagaimana kita boleh merancana dan menanda aras program Society 5.0 ataupun kita kata yang bersifat dan berorientasikan masyarakat untuk inovasi komuniti OKU dan inklusif. Jadi itu antara perkara yang sangat bermakna lah kepada kita sendiri, dan kita disasarkan untuk menjadi hub teknologi inklusif di nombor 1 di Asia. Itu antara sesuatu yang sangat beratlah pada saya untuk satu unit yang kecil, tapi alhamdulillah dengan sokongan muafakat satu universiti, UMPSA, pengurusan dan juga semualah rakan-rakan daripada seluruh PTJ yang ada, dan juga rakan-rakan strategik daripada agensi dan industri, kita berada di tahap yang kita ada pada hari inilah. Jadi kita boleh kata
sangat komprehensif, termasuk dengan universiti-universiti seperti yang rakan strategik kita yang paling rapat adalah dengan USIM lah. Kita bangunkan program Merohani untuk kerohanian, sebab kita belajar sesuatu di sana bahawa teknologi dan juga itu adalah sangat baik, tapi dalam masa yang sama sebagai manusia kita perlu ada pengisian yang sesuai. Dan kita bangunkanlah dari segi kita tengok aplikasi-aplikasi mana yang dah ada dan mana yang kita sendiri boleh bangunkanlah dengan kerjasama pihak USIM. Selain daripada itu, kita juga ada dapat kunjunganlah daripada luar, contoh daripada Petronas Dagangan untuk tujuan ke boleh pasaran kalau kita ingat lagi dalam domain 2, dan juga daripada pihak Maybank juga. Dan berkait dengan dari segi perkhidmatan, kita juga mendapat bantuan, kalau kita boleh kata bantuan lah, CSR, ya, di mana kita dari segi bantuan, kita dapat bantuan kerusi roda automatik. Macam kita boleh tengok, terima kasihlah kepada Faiz Holding Berhad, di mana Datuk Asni telah membantu memberi tajaan sukmu hidup kepada Cik Siti Hawa dengan kerusi roda yang nilainya lebih daripada RM10,000. Jadi sebenarnya nilai itu lebihlah kan sekali dengan dia punya penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi di situlah kita melihat bagaimana jalinan industri ini sebenarnya kita boleh lakukan dalam dan juga luar, setempat dan juga sejagat. Kenapa kita kata begitu? Sebab bukan saja terhad dalam universiti, kita dengan PPDK yang lain, dengan komuniti sekitar, kita sentiasa ada hubungan erat, termasuklah dengan pihak JPN, Jabatan Pendidikan, dan juga hak usahawan dan sebagainya. Jadi kita boleh katakan sangat menyeluruhlah, termasuklah dengan Perkeso. Kita pun mendapat pengiktirafan dalam masterclass management, return to work. Kita juga macam sebutkan tadilah ada beberapa siri kolaborasi dan insya-Allah kita cuba panjangkan dalam projek-projek yang akan datanglah, antaranya melibatkan agro, melibatkan juga karnival dan sebagainya. Ini adalah lawatan-lawatanlah daripada rakan-rakan setempat kita, daripada UCYP. Dan yang lain-lain macam kita juga ada hubungan baiklah dengan pihak Maybank. InsyaAllah dalam masa terdekat, jika diizinkan, kita akan mampulah hantar graduan-graduan kita sebab peluang memang dah terbuka luas, dan termasuklah kerjasama dengan hak usahawan belia dan OKU di Pahang. Maknanya kita ni bukan keluar negara sahaja. Kita fardu ain, fardu kifayah, dua-dua kita seimbangkanlah, insyaAllah. Dalaman dan luaran. Termasuk juga lawatan-lawatan dan kerjasama industri yang lain lah, dengan e-sport. Dan kita sambil-sambil tu kerjasama industri ni kita dokumentasikan, dan insya-Allah kita akan wariskan dalam bentuk modul. Itu yang kita dan yang antara yang terdekat juga adalah kita buat lawatan penanda aras. Kita ada siri Mei Mantap. Kita nak mantapkan sistem yang kita ada ni melalui belajar daripada agensi yang lain seperti di Politeknik dan sebagainya yang berkait dengan TVET. Bagaimana selepas ni dia bersifat tidak terputus. Sebab cabaran ekosistem inklusif ni, dia contohlah macam ada perbincangan dengan pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, siapa yang nak sambut mereka. Jadi PDK inilah nanti yang akan diterangkan oleh Puan Fatihah. Dan selain daripada tu kita ada siri-siri program yang berteraskan teknologi yang kita boleh isi kelompangan yang ada tu, insya-Allah. Termasuk juga dengan universiti-universiti yang lain, kita melihat dari segi kolaborasi strategik seperti dengan Asia University, dengan dengan Open University pun dalam perangkaan lah, maknanya dalam perancangan. Selain daripada itu kita teruskan dengan Universiti Brunei Darussalam. Itulah antara agak komprehensif lah kita punya kolaborasi. Cik Jamilah. Alhamdulillah begitu banyak ya kerjasama industri, dan saya merasakan satu pencapaian yang agak baik apabila memulakan unit OKU UMPSA ini dengan kerjasama industri itu sendiri ketika kertas kerja dibangunkan. Itu pencapaian yang sangat baik ya doktor. Okey doktor, seterusnya doktor, boleh doktor terangkan kepada saya kejayaan unit OKU UMPSA dalam menubuhkan atau
dalam proses penubuhan, pertubuhan, pemulihan dalam komuniti PPDK Damai. Boleh Doktor kongsikan kejayaan ini? Okey, alhamdulillah, terima kasih Cik Jamilah. Bila menyebut tentang ini memang rasa sangat nostalgia lah, sebab mula-mula dulu memang terasa lah OKU-nya kan. Unit OKU ni ditubuhkan dengan saya sebagai staf. Memang tiada yang lain, dan saya ingat lagi setiap kali jika disuarakan dari segi nak beroperasi tu macam mana, mereka lebih kepada kita perlu meneroka peluang. Begitu. Jadi saya boleh katakan agak awalnya lah, di peringkat awalnya terasa macam mana agaknya kita nak meneroka sesuatu yang rata-ratanya kita tanyalah dengan universiti, contohlah Universiti Melaya misalnya kan, Kak Long Abalong kita dengan USM, macam mana agaknya mereka menggerakkan. Daripada situlah baru ada sinar dan cahaya lah sikit-sikit kita nampak. Antaranya Cik Jamilah dan Puan Fatihah, kita sebenarnya perlu bergerak walau apa pun keadaan. Maknanya kita buat juga aktiviti, maknanya sebelum-sebelum ni walaupun belum ada peruntukan. Walaupun bertatih-tatih, mencari peluang dan ruang. Walaupun semasa itu berlaku pandemik. Itu yang sangat unik lah tentang unit ni. Kenapa saya kata begitu? Sebab asalnya saya merasakan pelantikan saya sebulan dua sebelum pandemik, sebab dia bulan 1 pandemik ialah berlaku di Malaysia ni, terutamanya dah masuk bulan 2 ke atas dan seterusnya kan. Jadi saya rasa sangat mencabarlah. Sebab kita tak boleh pergi ke universiti kan. Tapi rupa-rupanya ada hikmah yang kita tak nampak, iaitu pelajar-pelajar OKU ni sebenarnya lagi selesa berada di sebalik skrin. Itu puncanya. Jadi di situlah tercetusnya program-program bicara inklusif OKU. Masa tu kita jenamakan dia sebagai BIO. Jadi ada BIO Global. BIO Global ni peringkat antarabangsa, kita jemput ada pengasas e-learning. Masa tu kan kita banyak buat PDPR di rumah kan. Jadi saya sangat berterima kasih lah kepada siri-siri awal tu. Dan tidak dilupakan juga bila alumni daripada UIA pun membantu bila menawarkan program screen reader dengan Escape. Itu antaralah pencapaian awal, maknanya sebelum kita dapat geran ni. Tapi alhamdulillah awal 2020, maknanya kita nak beritahunya awal daripada tu kita bergerak secara apa yang ada. Bertongkat dagu kata orang kan. Semua apa yang boleh kita gerakkan, dan seboleh-bolehnya free lah tanpa sebarang zero cost. Jadi saya ingat lagi dihubungi oleh Encik Kaliapan untuk menghantar kertas cadangan di awal tahun, dan di situlah bermulanya kertas cadangan tu ditambah baik sampailah kepada Puan Erin pun membantu. Itu di saat akhir betul lah, bulan 4, dan akhirnya pada 13 Mei 2022 kita mendapat kelulusan, dan antara 5 universiti terawal lah, maknanya kita boleh kata anak sulung 5 kan, 5 beradik kembar ke, yang mendapat peruntukan khas PPDK oleh Kementerian Keuangan dengan melalui KPT dan juga JKM sebagai rakan yang bersama jugalah. Jadi yang kita dapat tu peruntukan 1.6 juta. Okey, dan inilah antara gerak kerja kronologi PPDK. Uniknya sebab PPDK ni dia perlu melalui proses yang kita boleh kata sangat tersusun. Dia perlu ditubuhkan dulu, perlu berdaftar dulu, barulah dia boleh dapat peruntukan secara berkala. Dalam arti kata lain, sebab ini memang satu saya kata rahsia lah juga kan, yang akhirnya saya rasa perlu semua tahu. Sebenarnya 1.6 juta ni memang daripada kerajaan Malaysia, bukan daripada dana dalaman dan sebagainya lah. Jadi kita boleh kata 1.6 juta ni bagaikan talian hayat kepada dua-dua unit dan juga PDK. Kenapa kita berkata begitu? Sebab tanpa kertas kerja PDK tu tak adalah unit OKU, dan tanpa juga unit OKU tidak bergerak juga PDK. Begitu. Sebab kami keraplah mendapat soalan cepu mas, termasuk semasa buat perkongsian, nanti saya akan ceritakan di hujung nanti mungkin. Sebenarnya unit OKU ni PDK ke? Ke PDK ni unit OKU ke? Jawapannya ya, kita adalah adik-beradik tetapi lain surat beranak.
lain pendaftaran dia. Macam kami atas itulah arahan universiti, kena ada, maknanya unit ni lahir dululah. Dan PDK ni boleh kita kata anak adik-beradik lah kepada Kembar. Ya, adik-beradik kembar tapi lain dia punya ni. Jadi begitulah secara ringkas, dan kalau kita lihat di layar sebelum ni dari segi kronologi dan sebagainya, kami memang melalui proses gempur lah, sebab kami hanya ada setahun untuk selesaikan semua sekali garis masa perancangan tu dengan jayanya tanpa gagal. Dan alhamdulillah dalam kita mengejar dalam 5 universiti yang lain tu, kami UMPSA alhamdulillah mampu mematuhi setiap perancangan tu dengan sangat baik. Tahniah kepada UMPSA, kepada semua, terutama macam kita dah beritahu tadilah, PPH lah terutamanya, kerana jasa UMPSA ni lah kita semua berada di sini. Bukannya unit yang kecil yang sebenarnya tidak mampulah kalau kita kata untuk berdiri sendiri, dan kita ada pula PDK Damai yang mendapat peruntukan berkala daripada JKM. Terima kasih. Jadi itulah permulaan kepada pencapaian kami yang orang kata bersifat monetary lah ataupun keuangan. Tapi kalau nak beritahu dari segi mata wang sosial ataupun social currency, sebenarnya dia dah lama bermula. Hubungan baik dengan berbagai agensi, dengan industri, sebenarnya itulah resepi yang bukan rahsia pun kepada kejayaan yang ada lah. Jadi inilah kan, buat semakan dokumen, sebab kita memang tak ada idea macam mana nak digayakan, tapi kami bersama pasukan yang ada ni, ke-6 kami ni menggerakkan, dan sekarang kita dah ada lebih ramai, kita dah ada 8 orang daripada PDK juga kan, menggerakkan bersama. Jadi alhamdulillah kita ada yang kita pada hari inilah. Tengok ni kita kan buat ada pendaftaran dan sebagainya. Jadi dia memang sangat unik. Inilah kata lain surat beranak tu, sebab untuk mendapatkan saluran peruntukan daripada JKM, mereka perlu berdikari lah dalam erti kata lain dengan entiti yang tersendiri. Okay? Tapi dia tetap sebahagian daripada UMPSA. Begitulah. Okay, ini masa orang kata kenangan lah, semasa kita membuat pendaftaran dan sebagainya. Kita ada siri-siri gerak gempur yang masih diaktifkan lah. Dia bersifat sangat positif. Okay, dan kita ada mungkin kongsikan jugalah, dia berpackage dengan pejabat pentadbiran. Okay, yang kita ada sekarang, alhamdulillah. Selain daripada tu, ini kita punya orang kata layout ataupun perancangan kepada studio lah sebelum ni, yang akhirnya menjadi realiti yang Cik Jamilah dan Puan Fatihah ada sekarang. Dan macam saya dah sebutkan, kita dah ada ni yang asal, ruang yang asal, dan kita sebenarnya dah banyak program macam yang disebutkan tadilah. Setiap tahun puratanya dalam 100, 90 ke 100. Jadi untuk pengupayaan studio dan kegunaan dia yang dah pun bermula seawal masa Ogos tu dah rasmi dapat studio ni. Tapi selepas pada tu kita dah bermula dengan latihan penggunaan studio. Jadi kalau nak kata selama ni studio ni mungkin kurang ada penggunaan, mungkin sama ada tak terjumpa kot berita tu atau bagaimana. Tapi kami sebenarnya sentiasa lah mewar-warkan dari segi program dan sebagainya lah. Dan terbukalah kepada semua insya-Allah kan untuk mengimarahkannya. Okey, alhamdulillah begitu banyak kejayaan yang dikongsikan oleh Dr. Munirah tentang unit OKU UMPSA. Boleh saya ertikan seperti sikit-sikit lama-lama jadi bukit, ataupun sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit dan ada hasilnya. Alhamdulillah doktor, hari ini saya juga rasa sangat bertuah kerana diberi kesempatan untuk berada di studio ini, untuk menggunakan studio ini dan dijemput sebagai moderator pula pada pagi ini. Saya rasa sangat bertuah dan beruntung. Okey, terima kasih kepada pihak unit OKU UMPSA. Seterusnya, mari kita mendengar tentang penjelasan yang lebih lanjut tentang PPDK Damai ini daripada Puan Nur Fatihah. Saya menjemput beliau untuk menerangkan aspek ini dengan lebih terperinci dan mendalam. Dipersilakan Puan Nur Fatihah.
Terima kasih kepada Cik Jamilah, moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Hamzah, selaku penyelia PPDK Damai Pekan UMPSA. Apa itu PPDK? PPDK membawa maksud adalah program pemulihan dalam komuniti dan dia diwujudkan oleh Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (POKU) oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. PDK ini adalah satu program, merupakan satu inisiatif dan strategi bagi pembangunan komuniti setempat seperti pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang integrasi sosial dan bagi orang kurang upaya. Okey, seterusnya saya ingin maklumkan PPDK ini ditubuhkan pada 9 Mei 2023 dan telah beroperasi di Studio Okum pada Ogos 2023. Seterusnya saya ingin menyatakan organisasi PPDK Damai adalah merupakan pengarah Okum sendiri, iaitu Dr. Munirah binti Abdul Razak, iaitu merupakan pengerusi, dan barisan AJK lain yang merupakan OKU dan juga mempunyai waris dan anak OKU. Okey, saya di PPDK Damai Pekan dibantu oleh Encik Izzuddin sebagai petugas. Kami berdua mengendalikan 10 orang pelatih dan 7 daripadanya adalah pelajar UMPSA, 3 daripadanya adalah komuniti luar. Di dalam PPDK itu kami menerapkan pembelajaran 3M, membaca, menulis, mengira, juga pengurusan diri, kemahiran motor kasar, motor halus, dan kami juga memberi pengajaran mengenai basic penggunaan komputer dan juga menyunting gambar, edit video, mereka cipta logo, poster dan infografik dan lain-lain lagi. Kelebihan PPDK Damai UMPSA ini adalah pelatih diberikan ruang yang amat selesa di Studio Okum yang sangat selesa, kondusif dan berteknologi tinggi. Kelebihan PPDK Damai, pelatih diberikan allowance khas OKU pada setiap bulan oleh pihak JKM. Okey, pada 7 September 2023, saya dan AJK yang lain telah membuat lawatan penanda aras ke PPDK Titian Murni Pekan. Di situ saya mengambil peluang mendapatkan informasi dan maklumat mengenai pengurusan PPDK dan bagaimana cara mengendalikan pelatih OKU. Antara aktiviti berikut yang PPDK Damai telah sertai, antaranya adalah Karnival Sukan OKU PPDK Negeri Pahang yang berlangsung 3 hingga 5 November 2023, disertai oleh AJK dan saya sebagai penyelia dan petugas, dan kami telah menghantar wakil seorang pelatih untuk acara sukan bowling di dalam Karnival Sukan tersebut. Okey, antara program yang terbesar yang pertama dan julung kalinya dianjurkan oleh PPDK adalah program kolaborasi Misi Ekosistem Inklusif Jalinan Damai (MEJALIN) yang berlangsung baru-baru ini, iaitu 4 Februari 2024. Program ini bekerjasama dengan Unit Perkhidmatan Orang Kurang Upaya dan program ini telah dihadiri seramai 150 orang, terdiri daripada pelatih, ibu bapa, staf Okum, petugas AJK PPDK Damai dan juga komuniti luar yang lain. Intipati dan pengisian program ini adalah berkisarkan tentang Hari Keluarga, Majlis Temu Mesra, Sukan Neka dan juga Sukan Keyakinan Air iaitu kayak. Okay. Dan Alhamdulillah,
program ini telah berjaya dilaksanakan. Okey, begitulah sebersedikit yang dapat saya ceritakan mengenai PPDK Damai Pekan UMPSA. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Cik Jamilah. Terima kasih Puan Nur Fatihah. Setelah mendengar penerangan yang lebih lanjut dan jelas tentang aktiviti PPDK ini, kita disajikan dengan pelbagai informasi terbaru yang mungkin kita tidak pernah dengar ataupun kita tidak pernah ketahui sebelum ini, yang mana terdapat pelatih di UMPSA ini sendiri, yang mana seolah-olah pelajar-pelajar lepasan SPM, STPM, warga OKU masuk ke Menara Gading untuk menerima ilmu. So saya mengucapkan tahniah kepada PPDK kerana memberi ruang dan peluang kepada para pelajar ini untuk merasa ataupun menjejakkan kaki ke Menara Gading seperti mana pelajar-pelajar lain yang normal dan tidak mengalami sebarang masalah. Okey, seterusnya saya ingin bertanya kembali kepada Dr. Munirah, ada ataupun tidak pencapaian lain yang tidak disebutkan sebelum ini atau tidak dikongsikan sebelum ini yang telah dicapai atau yang telah diiktiraf, yang diperolehi sejak penubuhan unit OKU UMPSA. Saya yakin mesti masih ada rahsia yang belum dikongsi bersama kita. Dipersilakan Dr. Munirah. Terima kasih Cik Jamilah. Itulah kan hari ini banyak betul rahsia-rahsia yang terbongkar. Jadi selanjutnya rentetan daripada itu kita boleh katakan macam tadilah kan, bukan semua yang ada dalam 1.6 juta yang kita dapat peruntukan tu, di situlah baru kita gerakkan unit. Di situlah baru kita nak gerakkan PDK, sebab boleh kata kita memulakan dulu atau mendahulukan. Orang selalu sebut advance kan. Selalu orang sebut advance ni duit. Tapi sebenarnya dia bukan begitu. Kita telah mendahulukan komitmen, mendahulukan kita boleh kata kerjasama, jariah tu datang dulu, barulah pencapaian-pencapaian lain ni datang. Dia macam magnet lah doktor. Ya betul. Kalau kita kaitkan dengan ayat Quran yang selalu kita dengar, ialah tentang perlunya ta'awun kan. Auzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Pada saya lah secara peribadi itulah yang paling mahal lah dengan UMPSA ni. Semangat ta'awun atau tolong menolong dia tu melebihi kepada segala apa yang duit boleh berikan. Itu sebenarnya yang sangat mahal. Sebab orang selalu sebut, kalau industri teknologi ni mesin kan. Maknanya kejong, keras, beku, kaku. Tapi sebenarnya tidak. Mereka ada satu jiwa yang sangat halus, yang Prof. Dato' NC pun selalu sebut. Ya, ada kemanusiaan dan penyayang sebenarnya. Jadi dalam hati ada taman kan. Sebenarnya tasik kami ni penuh dengan limpahan kasih sayang. Jadi kalau menjalin tadi, itulah tujuannya, nak menjalinkan silaturahim. Jadi kita berbalik kepada pencapaian yang boleh diukur lah. Itu yang beyond kan, yang menjadi jariah. Yang boleh diukur antaranya bila kami sepakatlah masa tu dengan Puan Erin dan juga rakan daripada Cik Nini, kami masuk pertandingan peringkat antarabangsa, dalamlah dapat perak. Ni dia. Okay, untuk projek ni, sebab kami masa tu diamanahkan oleh pihak KPT dengan kerjasama UNESCO satu projek Inclusive Open Educational Resources. Kenapa kita kata semangatlah untuk masuk walaupun masih dalam peringkat awal, sebab kami merasakan sebagai universiti yang berteraskan teknologi, rujukan secara maya tu sendiri sangat penting. Dan selalunya kalau kita memang kata boleh tengok Google, YouTube dan sebagainya, tapi inisiatif awal ni inilah sebenarnya nak memberdayakan. Sebab kadang-kadang orang tertanya-tanya, studio tu nak buat apa studio tu kurang penggunaan ke? Sebenarnya dari awal kami dah merancang kan. Kami lama dah merancang, setengah yang mungkin belum tahu ataupun sedar lah kan. Kita selalu dengar ungkapan ni sekarang kan. Mereka dah lama rancang, kita je yang lalai. Okay? Jadi selepas ni insya-Allah tak ada siapa lagi lah yang kelalaian, dan marilah kita meraihkannya. Okey, selain pada tu macam disebutkan tadilah, pihak penaja dengan berbahasa hati walaupun mereka kata bukan audit saya teringat lagi Puan Fu. Suang kata okey bukan nak audit ni, tapi dalam erti kata lain dia punya kegerunan tu itulah auditnya. Kan dia nak tengok pergerakan projek. Kalau kita tengok setelah masuk duit tu daripada Mei, Jun,
Januari dia nak tengok, dan sebab tu kita berbangga sangat dengan rakan strategik kita. Mungkin PPPH ni disebut berkali-kali sebab mereka lah kita mampu menjelmakan impian dalam bentuk van mobility, dan telah pertama kalinya digunakan. Sekali lagi lah, kalau rasa van tu pun kurang penggunaannya atau bagaimanakah penggunaannya, sebenarnya sangat komprehensif. Okey, yang seterusnya kita menjadi pemenang lah dalam pertandingan inovasi pada bulan Mac. Okey, yang ni bersekali juga dengan projek yang kita gerakkan IUER tadi. Dan menariknya, dia mendapat kerjasama dan daripada industri dan juga bos JPOKU sendiri, iaitu Encik Zuhami Omar. Okay, nampak tu kan, beliau dalam ni memberi sokongan, sanggup turun jauh daripada Putrajaya. Alhamdulillah berbaloi dapat emas. Dan selain daripada menyertai pertandingan, pada kami ini adalah rutin yang saya buat daripada mula saya jadi pengarah lagi. Saya ingat OKU yang pertama kita santuni ziarah sampan ni Encik Kamarul, di mana beliau kehilangan mata kiri. 30% dikira sebagai hilang upaya. Mata kanan, maafkan saya, kena mata putih. Itulah sebenarnya yang pertama, dan seterusnya. Kita ziarah ni sampai tu bukan sebab dah sampai, bukan tapi I huruf kecil tu makna inklusif, siri ziarah prihatin inklusif. Jadi siri tu kita ringkaskan sebagai sampai, maknanya setiap kali kita mesti sampailah walau macam mana pun keadaan. Sebelum pada tu mungkin kita tak share di skrin, kita ziarah dengan secara maya. Kita ambil cakna lah kan, apa macam mana, dia orang okey ke tidak dan sebagainya lah. Kemudian selain pada ziarah sampai, seperti yang saya dah sebutkan sedikit daripada awal, kita ada juga bengkel yang kita khaskan untuk membangunkan modul ikmal. Kita sebut tadi kan, kita ada pergi ke Jepun, kerjasama strategik dan sebagainya. Kita himpunkan, ini satu lagi pendedahan rahsia jugalah sebenarnya. Di mana kita modulkan dia supaya kita boleh wariskan. Maknanya ialah saya, Puan Norini dan kita semua kan, tidaklah selama-lamanya di sini. Jadi kita akan pergi satu hari nanti dalam jua bentuk pun, dan berpegang kepada dalam Islam ni ada 3 perkara je yang akan kita tinggalkan kan bila kita meninggal. Kalau tak silap saya dalam hadis, zaman Ibnu Adam fahiya salasah. Maknanya ada 3 perkara kan. Waladun salihun, al-ilmu yantafa'u bih, dan juga sedekatun jariyah. Jadi 3 perkara kan, anak yang ilmu yang bermanfaat. Jadi inilah kita jadikan dia dalam bentuk modul ikmal kan, anak yang soleh dan solehah, dan juga sedekah jariah. Jadi diharapkan keempat-empat komponen yang kita sasarkan ni, inilah jariahnya. Maknanya teknologi ni bila kita kata sasarkan menjadi hub teknologi inklusif nombor 1 Asia, inilah dia punya manualnya nanti, insya-Allah, dalam bentuk latihan dan sebagainya yang kita bangunkan juga bersama rakan strategik di luar, termasuk dengan UIA dan juga dengan industri yang lain-lain. Saya ringkaskan, dia ada banyak 47 modul, termasuk juga dengan kalau rakan strategik dalaman adalah dengan UMP Advance. Jadi kita akan bangunkan sesuatu yang sistematik dan komprehensif, dan diharapkan mampulah bermanfaat, insya-Allah. Sekali lagi. Okey, selain pada tu pencapaian yang lain, kita ada yang disebutkan tadilah, kita orang sebenarnya terkejutlah semasa dijemput tu, sebab dikatakan dinobatkan sebagai amalan terbaik untuk RTW. Di sini kami melengkapi kepada usaha awal. Terima kasih kepada pihak Jabatan Pendaftar. Kita memang ada rakan strategik yang sangat hebat sebenarnya dalam UMPSA ni, dan kita sebenarnya menumpang tuah, itu lebih tepatlah. Kita menumpang tuah dengan menjayakan segmen OKU itu sahaja. Untuk yang lain-lain memang kita tidak mengambil kredit, dan lebih tepat kita malu pun sebenarnya untuk mengambil kredit itu, tapi kita menjalankan amanah tu bagi pihak UMPSA. Jadi tahniah kepada UMPSA, sebenarnya dinobatkan sebagai best practice untuk RTW ni lah pada bulan Jun. Ya, betul. Dan selain pada tu kita dapat melancarkanlah van mobility tu dengan kehadiran mantan YB Menteri sebelum ini, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dan sebahagian daripada modul ikmal tu telah pun kita kongsikan, dan sekarang ni kita dalam proses akhir lah untuk modul berkenaan, insya-Allah.
Dan sebab tu kita beritahu tadi, sebenarnya ianya adalah satu proses yang berterusan. Berdasarkan pencapaian yang kita ada, kita dijemput untuk proses pitching. Sebenarnya untuk 1.6 juta tu dah ada pitching juga kan. Ini adalah kali kedua pihak UMP dijemput mewakili PDK dan juga komuniti PDK untuk memohon bajet. Itulah ayat yang lebih tepat, dan alhamdulillah pada 17 Ogos telah pun kita jayakan dengan baiklah, kerana output dia kita boleh tengok dalam belanjawan yang terkini telah diumumkan ada peruntukan yang tertentu, dan kita insya-Allah akan sentiasalah menunggu untuk mendapatkan peruntukan tersebut insya-Allah. Dan untuk amalan terbaik kita sekali lagi dijemput kali ini untuk peringkat KPT pula, alhamdulillah. Okey, kita ada juga di peringkat ni membangunkan lanjutan Inclusive Open Textbook ni di Sabah, international untuk peringkat antarabangsa, dan ini kursus yang sangat penting dengan 100 penlibatan kursus bahasa isyarat. Kita berjaya mengupayakan protoje kepada Cik Fariza kita pada hari ini. Dan dijemput lagi sekali di peringkat antarabangsa untuk Global Higher Education, dan juga yang terkini adalah pencapaian untuk IOER tu. Kita adalah antara yang terbaik dan berkongsilah pengalaman kita bagaimana kita membangunkan hub teknologi inklusif hati yang telah pun kita pitching lah semasa di Putrajaya. Okay, ini secara ringkas bahan-bahan yang ada, dan kita sangat berbesar hati Prof Datuk Naib Chancellor sendiri mengucapkan ucapan Hari OKU sedunia dengan jurubahasa julung kalinya daripada pihak UMP sendiri, dan siri-siri pengiktirafan dan ucapan yang lain lah. Sangat banyaklah kita punya video-video inklusif yang kita hasilkan. Sebab itu kita punya kekuatan lah, isi yang sahih. Jadi insya-Allah nanti kalau ada rezeki kita akan panjangkan lagi, kita akan bangunkan dan kongsikan modul ikmal juga dalam siri-siri perkongsian kita Jerayawara yang akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Doktor atas penceritaan, perkongsian yang begitu terperinci mengenai rahsia-rahsia kejayaan unit OKU UMPSA, yang mana kita sebagai warga kerja UMPSA berasa sangat bangga, sangat manfaat ilmu dan perkongsian pada hari ini. Sekarang kita beralih kepada sesi soal jawab. Mungkin ada persoalan ataupun informasi yang ingin diketahui oleh warga penonton kita. Berikan saya sedikit masa untuk membuat semakan tentang soalan-soalan yang diajukan. Okey. Seperti yang saya lihat di FB Live, terdapat dua soalan yang diajukan kepada kedua-dua panel mungkin. Okey, soalannya adalah berbentuk. Yang pertama, bagaimanakah untuk menjadi pelatih PPDK di unit OKU UMPSA? Mungkin ada ibu bapa yang sebenarnya berhasrat untuk menghantar anak mereka menjejakkan kaki ke Menara Gading ini. Dan soalan kita yang kedua ialah, apakah jenis bantuan-bantuan yang diberikan oleh unit OKU UMPSA sendiri kepada warga ataupun pelajar OKU di UMPSA sendiri? Saya merasakan kedua-dua soalan ini akan dijawab oleh panel-panel kita seorang satu soalan mengikut kepakaran ataupun bidang yang sesuai. Dipersilakan. Okey, baiklah. Saya suka untuk menjawab soalan yang pertama tu yang mengenai PPDK. Untuk menyertai PPDK, mestilah pelatih atau seorang itu berdaftar dengan pihak JKM dan perlu mendapatkan kad OKU terlebih dahulu untuk menyertai program pemulihan dalam komuniti. Jadi memang kena berdaftar dengan JKM dulu dan mendapatkan kad OKU, baru datang dekat kami untuk next step seterusnya. Saya terus Untuk soalan yang kedua. Mungkin Doktor boleh sambung untuk soalan yang kedua atau ingin menambah maklumat berkaitan soalan tadi. Okey, saya rasa saya jawab dulu soalan tu. Untuk soalan yang kedua, sebab saya pakai dua topi, pengerusi dan juga pengarah unit. Untuk bantuan yang ada, kalau pelajar secara spesifiknya kita boleh kata dalam bentuk keuangan
dan juga pengajaran dan pembelajaran. Tapi yang macam lain-lain dalam 4 domain tu masih ada lah, termasuklah kelab. Kelab pun sebahagian daripada sesuatu yang perlu disahut dan disambutlah oleh pelajar. Tapi kalau bantuan keuangan ni memang daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan diuruskan oleh Cik Syahril lah secara spesifik. Jadi dan berterima kasih juga kepada UMP, dia ada bantuan dipanggil one off. Setiap kali memang dapat 300 lah untuk pelajar. Ini secara ringkas lah sebab masa pun tak mengizinkan. Itu saja. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas jawapan yang diberikan. Saya yakin kedua-dua panel telah memberikan jawapan yang begitu padat dan ringkas tapi penuh dengan berinformasi kepada yang ingin mengetahui maklumat tentang PPDK Damai dan juga unit OKU UMPSA. Seterusnya, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga penonton, ibu bapa, waris dan juga staf-staf UMPSA yang turut hadir, yang turut memberi perhatian dan mengajukan soalan ataupun yang ingin menyertai unit OKU UMPSA sebagai sukarelawan kelab. Anda Jamilah pun sukarelawan ni dah lama. Okey, terima kasih. Okey, anda semua diminta untuk menyertai unit OKU UMPSA ini melalui karib, iaitu salah satu aspek kesukarelawanan yang terbuka yang dijalankan di bawah unit OKU UMPSA. Mungkin selepas ini kita akan minta pihak unit OKU UMPSA untuk mengemailkan borang penyertaan agar warga staf UMPSA sendiri menyertai karib ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share ataupun komen ataupun memberi maklum balas yang baik kepada unit OKU UMPSA untuk menambah baik perkhidmatan mereka dari semasa ke semasa. Media sosial unit OKU UMPSA boleh dilawat seperti di paparan yang disediakan di skrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daun Keladi, sehingga berjumpa lagi. Anda bersama saya Jamilah Bibi binti Muhammad selaku moderator pada pagi ini.